Selamat petang, salam sejahtera. Isu kontroversi tentang Menara Kuala Lumpur, akhirnya Anwar Musa buka mulut, buka cerita sekali lagi yang paling mengejutkan dan mengerikan serta menakutkan kita. Akhirnya benar-benar berlaku, akhirnya benar-benar dibuat oleh Anwar Musa. Haha. Saudara-saudara, sebelum kita teruskan ulasan ini, mohon kiranya Anda tekan dulu butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini. Baiklah saudara-saudara sekalian, susulan daripada kontroversi Menara Kuala Lumpur yang dikatakan telah dijual sahamnya kepada sebuah syarikat yang tidak dikenali dan beberapa perkara yang kontroversi panas di media sosial. Akhirnya Anwar Musa mengambil tindakan yang memang telah dijangka, yang memang telah diberitahu oleh beliau sendiri, yaitu beliau menyaman 3 individu yang terbabit. Wow, 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 ini memang luar biasa dan mengejutkan kita semua. Tapi saya secara pribadi saya memang suka kalau Anwar Musa ambil keputusan menyaman ini. Kerana dengan adanya menyaman ini, maka ianya akan dibawa ke muka pengadilan. Dan secara tidak langsung, kertas siasatan akan dibuka dan semua perkara akan dilondehkan, diberitahu. Jadi tak pastilah tindakan Anwar Musa menyaman ini adalah tindakan yang betul ataupun satu tindakan yang salah, saya pun tak tahu. Tapi ini akan menyebabkan, yang pastinya tindakan ini akan menyebabkan Anwar Musa akan berhadapan dengan 3 pribadi individu ini di mahkamah nanti dan semua dokumen, semua perkara akan didedahkan sepenuhnya. Inilah bahayanya apabila beliau menyaman, kerana apa yang tersembunyi akan dibongkar sepenuhnya, termasuklah laporan SPRM. Saudara-saudara sekalian, saya akan beritahu kepada kamu semua siapa 3 individu yang disaman oleh Anwar Musa sebentar lagi. Ikuti terus ulasan ini dan mohon kiranya sekali lagi tinggalkan komen Anda. Adakah pada pendapat Anda tindakan Anwar Musa menyaman 3 individu ini adalah tindakan yang tepat ataupun akan membahayakan dirinya sendiri? Bekas Menteri Komunikasi dan Multimedia Anwar Musa akan mengambil tindakan terhadap 3 individu atas dakwaan memfitnahnya. Berhubung pengambil alihan anak syarikat Telekom Malaysia Berhad TM yang menguruskan Menara Kuala Lumpur. Bekas pemimpin UMNO itu berkata, kenyataan beliau atau kenyataan individu terbabit yang dipercayai dibuat menerusi media sosial, menjejaskan imej, reputasi, dan memberi kesan mendalam kepada beberapa pihak, termasuk dirinya, kata Anwar Musa. Setelah merujuk perkara tersebut secara meneliti serta meneliti secara mendalam bersama peguam saya, kata Anwar Musa, saya tiada pilihan melainkan mengarahkan peguam mengambil tindakan menurut jalur undang-undang terhadap 3 individu tersebut, kata Anwar Musa. Ada juga membuat hantaran tanpa identiti sebenar dan pihak saya akan cuba mengenal pasti mereka. Saya serahkan kepada pasukan peguam untuk memulakan tindakan sesuai dan bertepatan dengan undang-undang sedia ada, katanya dalam kenyataan di Facebook. Anwar Musa berkata, pelbagai kenyataan mengelirukan timbul sejak tercetusnya polemik berhubung pengambil alihan Menara Kuala Lumpur Sdn Berhad MKL yang didakwa dijual senyap-senyap oleh TM. Setiap perkara berbangkit, terutama yang membabitkan kepentingan rakyat dan negara, perlulah disiasat dengan teliti oleh pihak berwajib, kata Anwar Musa. Semua pihak perlu memberikan kerjasama serta tidak mengganggu penyiasatan dengan menyebarkan fitnah dan berita palsu, katanya lagi. Sebelum ini, saudara-saudara sekalian, timbul persoalan mengenai pengambil alihan MKL yang menguruskan Menara Kuala Lumpur oleh Hydrosopi, termasuk kurangnya hebahan awam. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fadzil dilaporkan berkata, beliau akan meneliti pengambil alihan itu manakala Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM pula membuka siasatan terhadap perjanjian tersebut. Anwar juga menafikan terbabit dalam meluluskan tender konsesi
pengurusan dan operasi baharu Menara KL. Bangunan menara itu dimiliki kerajaan, manakala operasi dan pengurusannya diserahkan kepada MKL Anak Syarikat TM sejak 1996. Saudara-saudara sekalian, sebelum kita berpisah daripada isu kali ini, iaitu isu kontroversi Menara Kuala Lumpur yang saban hari makin panas diperdebatkan, apa pendapat kamu dengan tindakan Anwar Musa menyaman 3 individu ini? Adakah pada pendapat anda tindakan ini akan membawa kepada keuntungan kepada Anwar Musa, ataupun tindakan ini akan membawa Anwar Musa sendiri kepada kerugian apabila mungkin segala perkara yang kita tak pernah tahu akan dibongkar, akan diteliti, disiasat dan dibentangkan di Dewan Mahkamah nanti. Sekian dulu untuk kali ini. Jangan lupa tinggalkan komen anda, tekan butang subscribe Malaysia. Kita jaga sama-sama cintai Malaysiaku. Bye-bye. Saudara-saudara sekalian, pasti teruja mendengar ada rahsia bakal didedahkan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. 25 tahun. 25 tahun rahsia ini disimpan rapi, disusun rapi, tak pernah didedah, tapi bakal didedah dan dibongkar oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Nak tahu apa? Ikuti terus ulasan ini daripada mula sampai akhir. Kerana selain daripada 25 tahun rahsia ini disimpan, ianya juga mendedahkan 2 individu daripada Malaysia yang berpengaruh, yang dikatakan mempunyai kekayaan luar biasa di luar negara, yang mungkin akan ditangkap. Baik. Sebelum itu, tekan butang subscribe untuk mendapatkan isu-isu terkini daripada channel saya ini dan membantu untuk mengembangkan channel saya. Okey. Baru-baru ini ada Anwar Ibrahim mendedahkan satu rahsia, iaitu ini ada kaitan saudara, dengar betul-betul dari mula sampai akhir, kerana kalau anda tak dengar dengan baik sampai akhir, mungkin anda tak akan faham. Yang ini ada kaitannya. Adakah kaitan ini adalah daripada pendedahan ucapan Anwar Ibrahim pada amanat akhir tahun, apabila beliau mengatakan ada bekas Perdana Menteri dan bekas Menteri Keuangan memunggah berbilion ringgit kekayaan Malaysia. Dan kamu pasti masih ingat tentang Pandora Papers. Menurut Pandora Papers itu, yang telah pun mendedahkan melalui menerusi 12 juta fail yang dimiliki 14 firma di serata dunia ini. Menurut pendedahan Pandora Papers tersebut, 2 individu daripada Malaysia didakwa antara 336 ahli politik yang memiliki akaun luar pesisir, dan terdapat 118 syarikat luar pesisir dengan pemilik berasal dari Malaysia. Saya cuma mahu bertanya, mana tahu kamu pun berfikir seperti saya, yaitu adakah 2 orang individu daripada Malaysia yang didakwa antara 336 ahli politik ini ada kaitan dengan yang didedahkan oleh Anwar Ibrahim baru-baru ini dalam ucapan amanat tahun baru beliau itu. Jika ini mempunyai kaitan, maka kita akan dapat melihat mungkin apa yang didedahkan itu mengejutkan kita semua. Dan yang lebih penting lagi, saudara-saudara sekalian, sudah tiba masanya Datuk Seri Anwar Ibrahim akan mendedahkan. Kerana kalau anda kata dia tak akan dedah, saya tidak setuju. Kerana sewaktu Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi ketua pembangkang pun, beliau sudah pun menggesa kerajaan ketika itu supaya meneliti dengan sebaiknya, bahkan menyokong penubuhan RCI bagi menyiasat dakwaan Pandora Papers ini. Jadi dengan sudah menjadi Perdana Menteri, saya yakin, saya pasti akan ada orang yang mula ketakutan. Kerana dengan kuasa, dokumen, segalanya ada di tangan Anwar Ibrahim, pasti dia akan lebih siasat dengan lebih terperinci, dan kita akan melihat
tidak lama lagi nama-nama besar berpengaruh di Malaysia akan didedahkan sepenuhnya. Saudara-saudara sekalian, kertas Pandora pula. Kertas Pandora bukanlah satu isu baru. Bahkan seperti yang telah saya katakan sebentar tadi, semasa Anwar menjadi ketua pembangkang, beliau sering meminta kerajaan ketika itu untuk segera menyiasat segala pendedahan dalam Pandora Papers. Gesaan tersebut bolehlah anda baca di dalam Malaysia Kini. Untuk imbas kembali saudara, beberapa pihak media sebelum ini memetik Pandora Papers yang mendedahkan ratusan pemimpin dunia, ahli politik, wartawan, hartawan, selebriti, dan ramai lagi individu yang dilaporkan menyembunyikan wang dan pelaburan mereka dalam hartanah, kapal pesiaran, dan aset lain sepanjang 25 tahun lepas. Itulah yang saya sebut di awal daripada pendedahan ini, yaitu 25 tahun rahsia ini, harta mereka dikumpul dalam bentuk pelaburan hartanah, kapal pesiaran, dan aset lain mungkin akan didedahkan sepenuhnya tidak lama lagi. Sebuah majlis perundingan, yaitu Majlis Perundingan Malaysia, MPM juga, secara konsisten telah lama melaungkan agenda yang sama. Bahkan pada tahun 2021, MPM menggesa Suruhanjaya Siasatan Diraja RCI ditubuhkan bagi meneliti isu pendedahan dalam kertas Pandora berhubung transaksi kewangan yang menyalahi undang-undang negara membabitkan beberapa individu berpengaruh. Saudara-saudara sekalian, kertas Pandora ini sebenarnya ialah transaksi keuangan yang menyalahi undang-undang negara, dan ianya melibatkan beberapa individu berpengaruh di seluruh dunia dan termasuklah 2 individu berpengaruh yang ada di Malaysia. MPM merasakan yang penubuhan RCI dijangka akan dapat memberikan pencerahan kepada segala kekeliruan di kalangan rakyat tentang isu tersebut. Saudara-saudara, apa yang kita mahu terjadi ialah selain daripada ketegasan Anwar ini yang konsisten dengan apa yang diperjuangkan selama ini, kita juga mahu supaya apa yang didedahkan ini termasuk uang yang telah bakal didedah itu akan dipulangkan semula kepada negara. Semasa menyampaikan perutusan dalam Majlis Munajat Ambang Tahun Baru 2023 di Masjid Putra baru-baru ini, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim telah menarik perhatian apabila menegaskan beliau akan menamatkan amalan rasuah yang didakwanya menggunakan kepimpinan politik dan kedudukan dalam kerajaan sebagai kesempatan untuk memunggah kekayaan. Inilah yang paling kita kecam, yang kita kutuk, yaitu pemimpin-pemimpin yang menggunakan kedudukan mereka memunggah kekayaan, mengambil kesempatan untuk memunggah kekayaan. Sepatutnya perkara ini tidaklah berlaku di Malaysia. Syukurlah Anwar terus menegaskan bahawa kerajaan ini akan pastikan sekurang-kurangnya sebahagian daripada dana yang dipunggah itu dipulangkan semula kepada rakyat. Dan Anwar kata ini bukan jumlah kecil. Saudara, sebelum kita berpisah, saya berdoa supaya segala kekayaan negara kita yang disembunyikan, yang tersembunyi maupun kita ketahui yang berada di luar negara, dikembalikan semula, dipulangkan semula kepada Malaysia. Sekian dulu, jangan lupa tinggalkan komen Anda, tekan butang subscribe. Kita jumpa lagi, bye-bye.